Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta. Wa na'udzuka wa na'udzuka min syarri mulika bi ni'matika. Wa na'udzuka lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilayhi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala hal dan keadaan yang telah Allah berikan ke atas kita. Dan alhamdulillah kita telah masuk ke Ramadan yang 24, ke-24 Ramadan. Alhamdulillah. Ketika ini dan saat ini Allah masih panjangkan lagi usia kita. Alhamdulillah. Antara nikmat sebesar-besar nikmat itu apabila Allah berikan kita peluang untuk kita beribadah kepadanya. Kita bersyukur banyak-banyak kehadrat Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah berikan kita ruang dan peluang untuk kita berada di dalam suasana ketaatan kepadanya. Terutamanya kita berada di dalam bulan ataupun penghulu bagi segala bulan, ini Ramadan Al-Mubarak. Yang mana di dalamnya itu sedia maklum bahawa penuh dengan rahmat Allah Ta'ala, penuh dengan barakah, sehingga mendapat gelaran Ramadan Al-Mubarak. Kenapa dapat Al-Mubarak? Yang pertamanya itu Allah limpah ruahkan rahmatnya. Allah limpah ruahkan rahmatnya apa? Beramalnya masih sama, solatnya masih sama, bacaan Al-Qurannya masih sama, perbuatannya masih sama, tetapi Allah gandakan pahalanya. Itu rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala yang mana tidak ada pada umat yang lain sebelumnya. Umur kita pendek, sidang jemaah yang muliakan Allah Ta'ala, antara 63 ke 70. Kalau lebih itu ekstra dah, bonus. Tapi dalam keadaan umur yang pendek, tapi pahalanya banyak. Bukan amalan yang banyak, pahala yang banyak. Dia sebab kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita kena tengok dulu pahala yang banyak, baru kita tengok amalan yang banyak. Kadang-kadang orang mengejar amalan yang banyak, tapi tidak pergi kepada pahala yang banyak. Kalau kita pergi rujuk kepada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata apa? Mafhum hadis, man qama Ramadan
Siapa yang membangunkan Ramadan ataupun yang membangunkan malam Ramadan imanan wahtisaban, dengan keyakinan dan mengharapkan pahala. Mengharapkan pahala ni Nabi suruh, dan memang tawaran Allah Ta'ala tegang-tegang Allah katakan dalam Quran, yang mana dalam surah At-Tin Allah bagi tahu manusia ni sebaik-baik kejadian, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Sebaik-baik kejadian kemudian boleh jadi serendah-rendah kejadian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang berbuat baik, falahum wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Allah gunakan ajrun ghairu mamnun, pahala. Jadi makna kata apa? Memang yang ditekankan itu ganjaran pahala. Maka pahala yang banyak itu menjadi orang kata apa, perkara asas yang menyebabkan kita akan beroleh rahmat Allah Ta'ala. Sebab tu rahmat mengundang barakah, yang mana bila kata rahmat Allah, Allah barakat atas dia. Maka berkat az-ziyadatul fil khair, bertambah-tambah kebaikan dalam keadaan yang sedikit, tetapi kebaikan yang banyak. Kebaikan yang apa? Pahala. Pahala dengan keadaan yang sedikit tapi pahala yang banyak. Contoh malam yang ringkas, yang singkat, Lailatul Qadar, singkat. Ini satu malam lah. Salamun hiya hatta matla'il fajr, daripada malam sehinggalah terbit fajar. Kalau ikutkan singkat lah, dalam tempoh satu malam, daripada maghrib tu, start maghrib tu sehinggalah salamun hiya hatta matla'il fajr, sehingga terbitnya fajar. Ini subuh lah, yang mana Allah ganjarkan min alfi syahr, bukan sama 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan. Bila sebut lebih baik daripada 1000 bulan, itu bukan gandingan 1000 bulan, lebih, mungkin 2000 bulan, mungkin 3000 bulan, mungkin 5000 bulan, malah mungkin lebih daripada itu. Jadi gandingan dia itu tidak akan sama dengan 1000 bulan. Satu malam Allah gandakan. Itu rahmat. Itulah rahmat Allah Ta'ala. Maka daripada rahmat itulah datangnya barakah. Allah rahmati kita, maka Allah rahmati kita, maka Allah berkat atas kita. Bila Allah berkat atas kita, maka perkara yang sedikit boleh mendapat kebaikan yang banyak. Perkara yang sedikit boleh mendapat kebaikan yang banyak. Sebab tu Nabi kata, kalau kita lihat kepada amalan itu, amalan yang mana yang paling Allah suka? Amalan yang sedikit tetapi istiqamah. Amalan yang sedikit tetapi istiqamah. Dan seluruh amalan yang kita lakukan dalam Ramadan Al-Mubarak ini akan dikira memang dalam Ramadan itu dikira. Tapi kalau kita lihat maksud tujuan Ramadan itu sendiri, untuk melihat selepasnya, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan selepas pada Ramadan ni kamu bertakwa. Bila bertakwa, maka dia menjaga segala suruhan dan larangannya, bermakna ada keluar daripada madrasah Ramadan, tarbiyah Ramadan, ada amalan yang konsisten. Ada amalan yang kita akan lakukan secara konsisten. Amalan yang konsisten inilah yang kita nak bina. Dalam Ramadan Al-Mubarak ini, kita nak bina amalan yang konsisten. Kalau kita lihat kepada perbahasan tentang kehidupan, tentang kehidupan, kita ada satu rutin yang kita boleh buat konsisten. Kita boleh pergi kerja setiap hari dengan konsisten. Kita boleh makan secara konsisten. Kita boleh buat apa dalam kehidupan secara konsisten. Tapi alangkah malang dan ruginya kehidupan kita itu tidak dijadikan ibadah. Kerana kalau ikut pada konsisten itu adalah pergi kepada rutin harian dia. Apa rutin harian dia? Apa yang dia akan celik mata, dia buat apa? Celik mata, dia fikir apa? Celik mata, apa tindakan dia? Maka ini yang kita kena lihat dalam konteks kehidupan kita.
Jadi sedang jemaahnya mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita lihat yang pertama amalan ni, disebut amalan perbuatan dia tidak terjadi tiba-tiba. Dia takkan jadi dengan keadaan tiba-tiba nak buat. Tak ada. Dia mesti bermula dengan kesedaran. Yang mana kesedaran itu perlukan kepada kebenaran. Bila dia bertemu dengan kebenaran, maka dia datanglah kesedaran. Kebenaran inilah yang menjadi titik tolak kepada istiqomahnya seseorang itu. Kalau dia tak jumpa kebenaran, sedang jemaahnya mulakan Allah SWT, maka dia takkan jumpa kesedaran. Ingat, yang pertama dia kena jumpa kebenaran. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi dalam Rawahul Muslim, mengatakan apa? Alaikum bisidik. Alaikum bisidik. Hendaklah kamu berkata jujur. Hendaklah kamu berkata benar. Hendaklah kamu dalam kebenaran. Hendaklah kamu cari kebenaran. Malah dalam hidup kita, amalan yang utama yang kita nak tumpukan dengan berbaki lagi 6 hari, mungkin lebih lagi 6 hari ini, berbaki lagi ni fasa-fasa genting ni. Kita berada di fasa, orang kata, finale. 10 akhir ni dah masuk pada yang ke-24 dah. Yang ke-24 dah. Kita kalau boleh nak keluar daripada madrasah ramah, kita dapat sesuatu. Kita dapat apa? Kita nak dapat kesedaran. Tetapi kita kena mulakan dengan kebenaran. Kalau keluar daripada Ramadan, keluar daripada tarbiyah ataupun madrasah Ramadan, kalau kita tak ada kesedaran dalam kehidupan, maka Ramadan yang kita lalui sebelum ni bimbang-bimbang, sia-sia, tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran. Apa yang dia sedar daripada perjalanan Ramadan yang mungkin dia dah lalui 20 kali, 10 kali, berkali-kali kita akan ada program Qiyamul Lail, kita akan buat. Kita akan buat program Tadarus, kita akan buat program amalan-amalan yang diganda-gandakan dalam bulan Ramadan lah. Kita akan melakukan pelbagai amalan. Tapi soalannya kita kena timbulkan dalam perbahasan kehidupan kita. Adakah kita buat dengan kesedaran? Ataupun kita buat dengan keadaan? Keadaan yang orang kata apa, memberangsangkan. Ustaz, keadaan yang memberangsangkan. Tengok orang lain beramal, saya jadi seronok lah. Tengok ni datang grup, ada buat grup-grup lah, tadarus, saya jadi orang kata apa, saya tak boleh lah tengok kawan mengaji, nak mengaji, okey. Pada satu sudut nampak bagus. Tetapi adakah selepas daripada Ramadan nak tengok dia buat tu, tak boleh lah Ustaz, kita kena sangka baik lah. Mungkin dia buat tu tak apa lah, mula-mula dengan keadaan, lepas tu dia akan ada kesedaran. Wallahi sedang jemaahnya mulakan Allah, kalaulah dibangunkan dengan keadaan semata-mata, ibadah itu dibangunkan dengan keadaan semata-mata, maka selepas daripada Ramadan dia tidak akan jadi amalan yang sebati dalam kehidupan. Saya ulang sekali, kalaulah amalan itu dibangunkan dengan keadaan semata-mata, keadaan suasana yang memberangsangkan dia, keadaan yang tidak mau Ramadan tak sibuk seperti bulan lain. Dia ada masa, yelah, tengah hari pun tak sibuk, makan pun tak ada. Jadi keadaan tu mundur. Kalaulah amalan itu dibangunkan dengan keadaan, wallahi selepas daripada tarbiyah Ramadan, keluar pada Ramadan, dia tak akan datangnya amalan yang sebati dengan kehidupan. Yang kita nak bina sekarang adalah amalan yang sebati dengan kehidupan. Kita nak kehidupan kita itu ada amalan yang dah sebati, yang jadi rutin. Macam kita kerja rutin, eloklah pukul 8 keluar kelang kelibut nak pergi ofis, kita keluar. Rutin kita menghadap isteri, rutin kita menghadap anak, kita buat benda yang kita nak buat. Dia bukan amalan tokok tambah. Dah, dia amalan yang tumbuh dalam kehidupan dia, malah menjadi darah daging bagi dia. Kita nak satu amalan yang mendarah daging, maka mestilah asas dia adalah dengan membangunkan kebenaran, mencari kebenaran. Jadi dalam Ramadan Al-Mubarak ini fasa untuk kita mencari kebenaran. Mencari kebenaran, ya Rab, kebenaran ya Rab, kebenaran ya Rab, minta kebenaran. Dan kebenaran itu adalah dengan keimanan.
Bangunkan keamalan dengan keimanan. Kebenaran itu merujuk kepada keimanan. Ada yang tanya, Ustaz, lama tak dengar keluar subuh? Mana tak lama ni baru dah hari ni pertama saya keluar subuh ni. Baru balik daripada tanah suci Mekah. Ini hari baru landing di Malaysia semalam asar. Alhamdulillah. Cuma semalam saya tak buat live malam di PACE saya. Kita rehat satu hari, bukan rehat lah, ada urusan. Dan Alhamdulillah pagi ini Allah izinkan untuk kita bertemu bersua muka dalam kuliah subuh. Alhamdulillah. Besok pun saya ada keluar subuh juga, tapi di channel yang lain. Alhamdulillah. Dan lusa pun saya ada keluar subuh juga di channel yang lain. Allah sekali bagi direct 3. Alhamdulillah. Khair, sambung. Nah, bila kata kebenaran, imanan, cuba perhati, siapa yang membangunkan Ramadan dengan keimanan, maka dalam Ramadan ni fasa untuk asah iman, tuan. Mantapkan iman. Bukan lagi terkebil-kebil dengan nak ikut keadaan, terkebil-kebil nak ikut perasaan, nak dengar, oh ni apa ganjaran yang seronok ni, apa ganjaran. Jangan, ya, ganjaran satu bab. Jangan kita duk ralit. Kita jangan jadi seperti keanak-anakan, kebudak-budakan, nak kena bagi gula baru rasa seronok. Boleh, tak ada masalah. Tapi itu level mungkinlah orang yang tak pernah beramal dengan ganjaran terpaut dia. Tak apalah. Tapi kita yang dah level duk dengar kuliah beratus kali ni, sampai ada ustaz-ustaz favorite lah, dah ada listing semua, dah ada pengikut-pengikut, dah dahsyat-dahsyat kan. Takkanlah level macam tu lagi. Kita kenalah pergi ke fasa yang meyakini, ya, ataupun beramal dengan yakin. Beramal dengan yakin, pahala ada. Yakin tu nak kena bina. Adakah kita yakin, beramal dengan yakin, ataupun bila ada ganjaran baru nak yakin? Walhal yakin itu wujud sebelum ada ganjaran. Iman datang sebelum datang ganjaran. Iman datang sebelum adanya amalan. Kalau tengok kepada dakwah baginda Nabi SAW, itu 13 tahun itu di Makkahul Mukarramah, kemudian 10 tahun di Madinatul Munawwarah. Kalau ikut Ramadan, itu tahun kedua hijrah. Setelah Nabi berhijrah ke Madinatul Munawwarah, tahun kedua hijrah. Tahun ke 13, 14, ke 15 kenabian. 13 tahun Nabi di Mekah, 14 tahun Nabi hijrah. Tahun ke-15, 15 tahun dah menganut Islam, baru datangnya cerita ni, ganjaran-ganjaran ni. Ni ganjaran ni yang kita duk seronok dengan ganjaran, duk dengar 1, 2, 3 malam tu kadar cerita macam-macam, kita duk galik dengar seronok ustaz ni cerita, asatizah tu cerita, masing-masing duk promote, mari kita duk kempen, mari kita push, kita naik kasmak, kita push enjin kita masing-masing duk liga ni, pukul 4 pagi dah standby lepas jadah, pukul ni dah buat masing-masing dah. Soalnya anda tu terikat ataupun terpanggil sebab keadaan yang menawarkan itu, ataupun keimanannya telah terbina. Nah, ini fasa untuk membina keyakinan sedang jemaahnya mulkan ta'ala. Maka di sini kita kena buat satu pengamatan, panggil muhasabah. Dan yang mana Nabi SAW selalu ingatkan kepada kita untuk memperbarui iman. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana min aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbaruilah iman kamu. Yang kita kena nak selalu refresh ini iman. Sebab iman ini boleh hilang disebabkan oleh keadaan. Dan akhir zaman, sedang jemaahnya mulakan ta'ala, kita berada di fasa akhir zaman yang Nabi kata apa? Akan datangnya satu keadaan umatku, iman dia seperti siang dan malam. Siang dia Islam, malam dia kafir. Malam dia Islam, siang dia kafir. Allahu Akbar. Bila rujuk kepada iman, ingat ada orang boleh beramal,
tapi tidak beriman. Jadi dalam konteks amal tu ramai, tapi yang iman itu dalam orang yang beramal itu, dalam ramai-ramai yang beramal itu mungkin berapa sangatnya, tu contoh kan. Tapi memang kalau kita lihat kepada perbahasan kebenaran, kalau tidak, katakanlah Nabi SAW tidak mengatakan bahawa sedikit sangat, Nabi katakan akan ada golongan yang hanya lapar dan dahaga. Itu cerita tentang keimanan lah tu. Kalau tidak kalah Allah kata qalilam ma tashkurun, sangat sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Maka sudah jemaahnya mulakan Allah Ta'ala. Di sini kita nak merenung. Sebab tu kena cari perbahasan-perbahasan yang mengasah keimanan, kefahaman, memperbetulkan keyakinan. Ya, banyak dah cerita tentang amalan. Ini bagus. Silakan nak menambah kefahaman tentang amalan itu, amalan ini silakan. Tapi ingat, sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala, amalan yang nak dibina itu mestilah berasaskan imanan, kata Nabi SAW. Imanan, iaitu keyakinan yang yakinnya tidak berbelah bagi dengan Allah. Keyakinan yang dibina itu tidak, orang kata apa, tidak berbelah bagi, tidak ada lagi keraguan dalam hatinya. Permasalahan-permasalahan tentang qada dan qadar itu tidak lagi menjadi isu. Keadaan susah dan senang bukan lagi perkara yang menghalang dia untuk yakin kepada Allah. Nah, ini serangan bertubi-tubi akhir zaman adalah serangan keyakinan, keraguan. Betapa mudahnya kita untuk kata apa, datangnya penyakit ragu. Jadi makna kata apa di sini, sementara masih ada ruang lagi. Kita berada dalam 24 Ramadan, amalan semua dah ni, semua dah buat amalan, insya-Allah. Yang dengar kuliah ni bukan orang biasa-biasa. Orang yang jenis ada, orang Allah dah pilih, yang memang jenis beramal. Memang jenis nak dengar, nak beramal. Memang dah betul dah tu. Apa yang sila jemaah yang mulia Allah Ta'ala buat tu dah betul dah. Ada satu dorongan, seronok nak dengar kuliah, dengar ni. Sebab apa? Nak beramal. Mesti natijahnya amal. Mesti natijahnya amal. Lalu kita pun mencarilah perbahasan kuliah-kuliah yang boleh kita nak beramal. Dengan pula cerita amalan tu, amalan ni, mesti nak seronok cerita pasal amalan. Tapi satu perkara yang mesti kena ingat, amal itu mesti dibina dengan iman, bukan dibina dengan keadaan. Amalan bukan dibina dengan apa lagi? Tawaran-tawaran yang menyeronokkan. Amalan bukan dibina dengan apa lagi? Dengan keadaan-keadaan, suasana ataupun selain Allah lah dengan cerita. Jadi kita nak bangunkan amalan itu dengan keimanan. Imanan. Bila dah kita bangunkan amalan dengan keimanan, maka harapkanlah ganjaran. Yakinlah Allah bagi ganjaran. Yakinlah setiap amalan yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Yakinlah penat-penat yang kita lakukan dalam ibadat itu tidak sia-sia. Maka ketika kita beramal, maka kita datang satu keyakinan. Kenapa engkau beramal? Sebab aku mengenal Allah takkan sia-siakan amalan hamba-hambanya. Nah, maka tak kisah amalan apa yang kita bina dalam bulan Ramadan ini. Dan kita harapkan rahmat Allah Ta'ala dalam setiap amalan yang kita lakukan. Selesai yang tu. Makna kata apa? Iman itu adalah teras kepada kefahaman membawa kepada kebenaran. Kebenaran yang benarnya apa? Yang benarnya adalah yakin dengan Allah. Kita nak bina yakin dengan Allah. Nak yakin dengan Allah itulah asas kepada amalan. Kenapa beramal? Sebab yakin dengan Allah, Allah bayar. Bukan kenapa beramal kerana seronok ke ataupun kerana ada pahala ke. Kita tahu ada pahala tapi yakin kalau Allah bayar. Kita dah buat je lah, orang yang buatlah. Dia ni kalau sekiranya kita yakin Allah bayar, maka amalan itu tidak akan ditinggalkan tanpa sebab. Kalau ada sebab-sebab tertentu mungkin. Tapi maksudnya ada amalan, terutama kalau yakin amalan itu Allah bayar, sudah pasti amalan kita akan susun dengan baik. Kita mula menyusun amalan mengikut aulawiyat, keutamaan.
Kita akan menyusun amalan ikut kewajipan. Kewajipan nombor satu kewajipan. Wajib menjadi utama. Dalam Ramadan ini, kita mengasah balik keyakinan dengan kembali menyusun amalan mengikut keutamaan. Bukan amalan mengikut keadaan. Jangan ikut amalan ikut keadaan. Amalan ikut keutamaan. Apa maksud amalan ikut keutamaan? Pertama, dia yakin bahawa setiap amalan itu Allah jamin ganjaran. Memang Allah jamin. Maka dia yakin. Maka bila dia yakin bahawa setiap amalan itu dijamin oleh Allah Ta'ala, maka dia mula susun keutamaan dalam amalan. Keutamaan dalam amalan. Sebab itu dalam Ramadan dalam Ramadan puasa, sebab tu kanak-kanak yang berusia umur 7 hingga 12 tahun, kalau lihat kewajipan solat, itu menjadi keutamaan. 7 disuruh, 12 boleh di rotan. Mana darjah 6 tu. Kalau tengok keutamaan yang nak ditekankan itu solat. Kadang-kadang kita tak malu anak kita tak solat, tapi malu anak kita tak puasa. Itu keutamaan. Kita malu anak kita, lah darjah 6 tak puasa, lah darjah 4, tengok, nampak. Tapi tak malu anak kita tak solat. Alah budak lagi, tak apalah. Alah tak apalah budak-budak lagi. Tengok, kita salah susun keutamaan. Patut malu. Umur 7 tahun dia tak disuruh solat. 8 tahun, 9 tahun dia masih lagi tak reti nak solat sendiri. Maksudnya dia dah tahu dah. Sekurang waktu ini waktu apa dia tanya. Umur 12 tahun tu, waktu ikut kepada range umur tu, dia dah boleh solat sendiri dah. Darjah 6. Dan dia tak main-main. Ini nampak keutamaan. Bila sebut keutamaan, hati-hati. Kalau tengok keutamaan, katalah solat. Kadang-kadang kita malu tak solat tarawih. Malu. Sebab tu ramai nak pergi solat tarawih. Baguslah. Kita malu tak beramal. Tapi tak malu tak solat qabliyah, ba'diyah. Keutamaan. Sebab tu dalam amalan itu kena susun keutamaan disebabkan oleh kefahaman kita, kebenaran, melihat kebenaran. Ianya mesti bermula dengan keimanan. Kita kena susun. Allah bagi akal ni, yu'til hikmata may yasha. Allah bagi akal bagi siapa yang Allah pilih. Yang Allah pilih ni, may yuridillahu bi khairan yufaqihu hafiddin. Maka dia faham tentang keutamaan dalam amalan. Ramai contoh dalam bab keyakinan. Ramai malu kalau tak, contoh tak puasa, betul anak. Tapi tak malu kalau anak tu tak ada adab. Ramai yang malu, tak khatam, contoh. Tak tarawih, contoh. Muslimat kan. Tapi tak malu kalau dia tak khidmat dengan suami. Tak malu dia. Dia jadi kalau dia melawan suami tu, dia duk merajuk, dia buat muka dengan suami, dia rasa tak malu. Sedangkan itu keutamaan. Keutamaan Ramadan itu tundukkan nafsu, tundukkan perangai. Ramadan itu nak betulkan perangai. La'allakum tatakun merujuk pada perangai. La'allakum tatakun merujuk kepada perangai. Ada orang tak malu hidup bersedih-sedih. Tak malu, dia sedih pula sebab dunia. Tak malu. Dia kata ni perjalanan hidup dia. Perjalanan hidup dia. Tak malu dia. Dia mungkin tak malu depan manusia. Nampak? Dia kata malu. Tapi malulah Pak Allah patutnya kan. Dan manusia sama patut malulah dengan Allah. Allah tak suka sikap-sikap macam tu. Sebab tu kalau kita lihat dalam konteks kehidupan, kita lebih pada perbuatan, tapi tidak pergi kepada kebenaran dalaman. Kita malu kalau amalan kita, perbuatan luaran kita tu comot, orang tengok. Kita malu. Kita malu dengan manusia. Tu ayat tadi. Kita malu dengan manusia tapi tak malu dengan Allah. Kita malu manusia tengok kita tak solat. Al-Dati allazina hum yura'un. Nak orang tengok.
Nak orang tengok kita ni dah mula dalam Ramadan, kita ni mula ada tadarus, kita mula dapat. Dia buat amalan, semua amalan kita buat. Tapi Allah tengok hati kita masih lagi bernafsu, masih lagi bermasalah, masih ada lagi iri, dengki, sombong, cemburu, mazmumah. Ni bersarang dalam hati lagi. Tapi sebab ditutup oleh amalan. Amalan tutup, tak nampak lah. Allahu Akbar. Sehingga Allah tahu hati dia. Kau ini yang kita keutamaan. Bila kita iman, bila letak iman subjek utama dalam kehidupan, kita akan belajar tentang keutamaan. Allah nak kita bersihkan apa? Bersihkan hati. Jadi kita semua nak menuju kepada Allah. Nyaduk tengah ceramah ni, semua nak pergi kepada Allah. Tapi pergi kepada Allah bukan dengan amalan kita. Semata-mata amalan kita tu takkan sampai kepada Allah kalau Allah tidak terima amalan kita. Jadi nak sampai kepada Allah bukan dengan amalan semata-mata, tapi dengan keimanan kita yang membawa amalan yang dibangunkan dengan keutamaan tadi. Amalan yang dibangunkan dengan keutamaan. Pergi kepada Allah, kita menuju kepada Allah dengan hati yang bersih, bukan hati yang sedih. Sedih, sikit-sikit sedih pula benda dunia, benda masalah dulu. Sedih dengan dunia. Sedangkan Allah tak nak kita sedih dengan dunia. Walaupun sedih itu lumrah manusia. Sedih lumrah manusia, tapi bukan fitrah manusia yang beriman kepada Allah. Fitrah manusia yang beriman kepada Allah, sedihnya itu berubah menjadi gembira. Kerana apa? Dia mendapat tawaran yang lebih hebat. Tawaran yang lebih hebat, iaitu keimanan, ganjaran yang lebih besar. Mana mungkin orang menangis dapat ganjaran? Dia bukan menangis kerana kehilangan apa yang disuka. Tapi kalau dah digantikan dengan yang disuka, nak nangis apa? Bukankah amalan itu membawa kepada keseronokan? Allah berfirman dalam surah Baqarah 25, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka maksud kata, kalaulah dia ni pergi kepada Allah dengan keimanan yang benar, maka dia tak ada kesedihan pada kebendaan kerana ditawarkan amalan yang membawa kepada ganjaran tadi. Ganjaran amalan itu gembira. Jadi kata lain, bulan Ramadan, bulan kegembiraan, bulan keseronokan, bulan yang ya Allah seronok ya. Sebab apa seronok ni Ustaz dalam bulan Ramadan? Sebab bulan ini bulan membersihkan hati. Hati kita duk galit dengan dunia, duk sedih dengan dunia, duk bercelaru dengan masalah manusia. Datang Ramadan, bersihkan hati. Itu matlamat utama. Dalam keutamaan amalan macam contoh kita nak solat. Sebelum nak solat, bersuci dulu. Apa yang utama dalam amal? Ibadah taharah. Orang perempuan belajar ba'hid, penting, beria-ria kena belajar ba'hid. Sebab apa? Suci lah. Kau tak bersuci sekarang, tak tahu kiraan haid berapa, jenis-jenis darah, jenis macam mana ni darah, darah penyakit ke, darah haid ke, bentuk warna-warna dia ke, kan? Kena cek. Sebab apa? Taharah. Lepas tu bila dah bersih tu, bila nak start solat, bila dia kena tahu kiraan itu. Sebab nak bersuci lah. Orang laki ke perempuan, mukallaf semua kena tahu jenis-jenis air. Sebab apa? Sebab nak bersuci. Jadi keutamaan amalan itu kena suci, bersih. Jadi kalau amalan kita dengan hati yang kotor, Ustaz, boleh kan amalan tapi lah nama bersihlah hati itu? Bersih hati itu adalah keutamaan. Jadi amalan membersihkan hati di samping beramal mengikut apa yang disuruh. Solat, ya, solat kewajipan. Tapi niat ataupun tujuan solat nak sembah Allah itu keutamaan.
kewajipan dan keutamaan itu mesti bergandingan. Jangan sekadar melaksanakan kewajipan tapi meninggalkan keutamaan, bimbang-bimbang kewajipan itu rosak. Ini kita belajar. Jadi membersihkan hati itu kewajipan dan keutamaan. Jadi bersihkan hati ini mesti tujuan. Tujuan Ramadan nak bersihkan hati, ya Allah, nak bersihkan hati, ya Allah, nak bersihkan hati, ya Allah. Cara nak bersihkan hati, jangan kita turuti kehendak nafsu. Nafsu suka apa? Sedih. Jangan sedih. Sebab tu Allah kata la takhaf la tahzan. Jangan. Maka di sini fasa nak membersihkan, nak bersih-bersihkan. Ramadan ni nak bersih. Nak buang segala kekotoran. Ya Rabb. Sebab itu tengok Allah bantu kita. Ya Allah, Allah bantu kita. Tanda bersih hati, Allah ampun semua dosa. Atau nak bersih hati, Allah ampun dosa. Dia orang panggil back to back. Sama ada minta ampun dosa atau diampunkan dosa, minta penyucian hati atau bila Allah ampunkan dosa, bersih hati. Bermaksud orangnya dosa ni tak terkira banyaknya, hati dia tak bersih. Busuk hati panggil. Busuk hati. Kan? Itu hati banyak busuk. Sebab Allah tak ampunkan dosa dia. Dalam sebab tu datangnya Ramadan itu, innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan dengan tawaran sekadar amalan yang banyak. Apa gunanya amalan yang banyak kalau busuk hati? Apa guna pahala yang banyak? Ni pergi keutamaan juga. Pahala dengan bersih. Mana yang utama pula? Ustaz, membersih dengan menambah pahala. Okey, mungkin kita boleh cerita, okey amalan ni tambah pahala. Tapi adakah benar nambah pahala kalau dalam hati kita itu kotor? Apakah kiranya pahala tetapi akhirnya kotor? Hilang balik pahala. Mungkin waktu itu kita, contohlah waktu itu hati saya bersih lah Ustaz, saya tak ada nak sangka buruk tengah solat. Takkan nak sangka buruk dengan orang. Tengah solat, tengah sedekah, tengah baca Quran, ni semua tengah okey lah Ustaz. Kita orang okey lah. Tahu time bila nak hilang pahala tu tadi? Time kehidupan datang. Time susah datang. Time kehidupan kita, rutin kita apa? Apa perangai kita yang masih ada? Nah, itu amalan itu, perangai-perangai itu yang boleh hancurkan pahala amalan kita tadi. Memang tengah solat kita, hati kita bersih tengah solat. Tak fikir apa? Tengah tarawih 20 rakaat, bersih. Allahu Akbar, Allah bersihnya hati dia. Time itu keluar daripada itu, apa jadi? Apalah ni? Mula tengok orang. Lepas dia semua dia tengok orang. Mata. Tengok orang. Mula tengok. Dah Ramadan dah ke-24, takkanlah tak boleh nak seorang boleh. Dia mula buat satu kaji selidik, analisis orang, dia tengok. Ataupun dia mula nampak diri dia tak nampak Allah. Dia benda-benda macam ni yang bimbang. Hati-hati. Amalan yang banyak boleh hancur begitu saja. Kalau duit yang berharga, duit kan boleh semudahnya hilang. Duit boleh mudah hilang ke tidak? Mudahlah Ustaz. Bubuh letak kat atas bumbung kereta ataupun terbiar ke. Lagi besar nilai duit tu, lagi besar nombor duit, lagi cepat hilang dia, betul tak? Duit dengan pahala mana lebih mahal? Pahala. Nah, kalau pahala tu lebih mahal, maka lebih cepat hilang. Yang makin mahal, makin cepat hilang. Sebab tu kena protection. Sebab tu kena minta Allah ampunkan dosa kita, supaya kita tidak, pahala kita tidak rosak. Sebab tu yang ditumpukan juga tu bulan keampunan. Bulan keampunan. Iblis tak diampunkan Allah. Pahala dia, amalan kalau ikut pahala iblis, kalah kita sidanya muahnya mulakan ta'ala. Kalah kita. Kalau ikut pahala iblis, ya Rabb. Kalau dah kepikir nak lawan iblis, tertinggal. Jadi yang nak ditumpukan, ya Allah, amalan kita ni tak tahu yang mana satu kita, tapi kita tumpukan kepada iman. Iman, ya Allah, aku yakin dengan Kau, ya Allah. Aku beramal kerana yakin dengan Kau, ya Allah. Maka mulai hari ini, bantu aku untuk faham agama, ya Allah. Dengan cara apa nak faham? Dengan menyusun keutamaan. Mula susun keutamaan. Apa utama dalam kehidupan amalan? Itu bersihkan hati. Susun.
Kemudian apalagi keutamaan minta keampunan. Itu semua keutamaan. Ya Allah, bersihkan hati aku ya Allah, supaya pahala tidak jadi sia-sia. Pahala tak jadi sia-sia. Dosa ni diibaratkan oleh ulama najis, umpama najis. Najis hati. Dosa. Maka najis hati kita, kerana nila setitik boleh rosak susu sebelanga, tu najis. Apa? Najis syirik. Sebab tu doa minta ampun syirik. Allahumma inna na'udzuka min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa selalu, ya Allah, ampunkan syirik aku ya Allah. Ya Allah, dalam malam mana syirik, tolong flashkan ya Allah. Kita ni, kalau kita contoh dosa, kalau kita ambil berat tentang dosa syirik, sedangkan Nabi kata syirik ini sangat halus, riak, dan Nabi cukup takut dengan kita yang melakukan syirik. Hati-hati. 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 Jadi kita kena membersihkan. Mintalah bersihkan. Ya Allah, bersihkan keutamaan. Okay, jadi kesimpulan kita pada pagi ni, nak susun bila lihat dengan kebenaran, ya, surah Kahfi ayat 110, menyangkakan dia tu banyak amal, rupanya tak ada. Allahu Akbar. Hati-hati. Jadi kita susun. Dah kita ke 24 Ramadan, kita ada masa lagi 6 hari. 6 hari apa benda Ustaz? Saya nak amal apa ni Ustaz? Allah, dia kata Ustaz, saya khatam Al-Quran pun tak lagi khatam Ustaz. Oh, ya Allah, rasa macam malunya. Sabar. Bagus khatam Al-Quran, silakan. Tapi jangan hang pulun terus baca kalang kabut nak khatam je pasal. Janganlah. Tak apa, azam. Siapa yang katalah yang duk mesej Ustaz, tolong Ustaz tak khatam Al-Quran, tak apa. Jadikan bulan Ramadan bulan starting untuk amalan kita. Start balik. Zap. Tapi keutamaan Ramadan, pastikan ya Allah, jangan kau tinggalkan Ramadan ya Allah tanpa kau bersihkan hati aku ya Allah. Ni keutamaan, niat melihat kebenaran. Ya Rabb, jangan kau biarkan Ramadan yang pergi kali ini ya Allah, kau tidak bersihkan hati aku ya Allah. Yang boleh bersihkan hati kita, sama ada nak bersihkan dalam bulan Ramadan, Allah bersihkan dengan ujian yang sakit di luar sana. Pilih. Kalau nak Allah bersihkan dalam bulan Ramadan, minta Allah bersihkan dengan cara minta ampun dosa. Minta ampun dosa syirik, minta ampun dosa. Kau ya Allah, bersihkan hati aku ya Allah, bersihkan hati aku ya Allah, bersihkan hati aku ya Allah. Sungguh-sungguh, bukan main-main. Bukan main-main. Minta bersih hati ya Allah, bersih amal aku sedikit ya Allah. Janganlah dengan amalannya sedikit ya Allah, dengan kotor hati aku, hancur amalan aku semua ya Allah. Ya Allah, amalan aku sedikit ya Allah. Jangan fikir ya Allah, amalan aku banyak ya Allah, start bulan Ramadan 1 banyak dah ni ya Allah, aku kira banyak amalan dah. Dah khatam ni, masuk dah kali kedua nak khatam dah ni ya Allah. Start pada malam 10 malam kali pertama dah masuk ni ya Allah. Alhamdulillah, qiyam mulai tak tinggal. Ya Allah, zikir pun ya Allah, nampak bulan Ramadan ni nampak amalanku semakin bertambah. Lupa nak minta Allah bersihkan hati. Sedangkan itu kebenarannya. Hidup kita ni benar nak bersihkan hati. Amalan yang banyak-banyak tu nak bersihkan hati, supaya hati kita bersih. Apa ciri hati yang bersih? Hilang sedih. Orang yang hati bersih, hilang sedih dunia. Sedih dunia Allah akan hilangkan. Wallahi. Muka dia Allah akan tarik kesedihan. Muka hilang kesedihan, ganti dengan keceriaan. Seronok. Sebab tu seronok tengok muka Nabi. Ya Allah, sahabat suka sebab Nabi tak ada sedih dunia. Tak ada kesedihan dunia. Nabi Allah cabut kesedihan dunia. Tengok baby, mana ada sedih dunia. Tengok budak-budak yang belum akil balik, mana dia ada masalah dengan dunia. Jadi dia tak ada sedih dengan dunia. Tu sedih, tu perasaan dia, tu perangai dia, bukan sedih dengan dunia. Budak-budak tak sedih dengan dunia. Tu perangai, tu nafsunya, memang sifat dia. Kalau kita tak kontrol, kita dah sampai contoh tak kontrol anak kita, bila dia masuk nanti akhir balik, sifat perangai suka menangis tu, dia akan menangis dengan dunia. Memang lumrah orang muda menangis, tapi dia menangis bukan sebab sedih dunia. Kita menangis dah kena tipu dengan dunia, kena tipu dengan suami, kena tipu dengan isteri. Dok geram nak itu tak dapat, nak aim ni tak dapat, sedih. Lepas tu cari sudut bucu yang terpencil, munajat sepertiga malam supaya dikembalikan dunia. Nampak macam dah betul ada kemas. Menangis depan Kaabah, mengalir-ngalir air mata, jurai mata. Sebab apa? Menangis sebab dunia, sakit disakiti dunia. Sedangkan kita sendiri buat pasal. Kita sendiri
tak didik hati kita. Siapa suruh kita duk nangis dengan dunia? Allah tak suruh. Allah suruh nangis dengan kesedaran kita. Bila nangis sebab dosa, Allah gembirakan kita. Allah gembirakan kita. Ni nak balik kampung, nak raya sedih. Nanti kan mula kan suami isteri nak balik raya kan. Pertama nak balik ni kan mula kan sedih pula. Awak dah puasa sebulan, 30 hari puasa. Hari pertama raya sedih. Sebab apa? Suami tak ikut. Suami tak ikut cakap dia. Dia pun rindu mak dia juga. Sudah bergaduh suami isteri pagi raya. Pagi raya bergaduh suami isteri. Sebab apa? Gara-gara dunia punya cerita. Apa dia? Tu nak seronok, keluarga semua kumpul. Semua kumpul ni. Mula nak bergaduh sekali. Ataupun kali ni kita nak pakai sedondon lah, apalah, tengok mall semua berderet macam ni mall. Sini semua nak cover balik. Dulu tak boleh pakai, sekarang nak pakai. Semua nak sama. Lansir nak sama, baju nak sama, baju lansir dengan baju kursi nak sama. Habis 30 hari puasa, sehari pun cerita hancur semua. Menangis dunia. Menangis sebab dunia. Jadi orang yang hatinya bersih, bukan sebab dia baik, orang kata perasaan beda. Sifat manusia itu sentiasa alpa. Tetapi Allah jaga hatinya daripada sedih tentang dunia. Dia akan sentiasa mengingati tentang keutamaannya Allah. Maka dia selalu istighfar dalam jiwanya. Astaghfirullah, selawat. Kemudian dia ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi ajar kat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Cuba kita fikir logik sekejap. Sepanjang-panjang atau malam bulan yang hebat, Nabi ajar satu doa aje. Patut mula malam tu lah kita nak berebut doa. Takkanlah satu doa je Nabi ajar. Tapi kita renung, satu doa itu menghapuskan semua kesedihan, mendatangkan kegembiraan, maka pahala pun terpelihara. Tengok Nabi hikmah. Nabi akan ajar keutamaan. Nabi tak ajar kita duk beramal melulu. Nabi tak ajar kita beramal terburu-buru. Nabi tak ajar kita amal dengan keliru. Malam itu, katalah malam kemarin, malam sebelum ini, minta ampun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya Rabb. Kemudian elaborate lah dosa itu. Dosa apa yang kita buat, elaborate lah, supaya Allah berikan kita hati yang baru. Keluar pada Ramadan, mudah-mudahan Allah bagi kita hati yang baru, jiwa yang baru, jiwa yang bebas daripada kekotoran dunia. Inilah yang dibawakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, Khawasul Khawas, hati yang tidak lagi sibuk hal keadaan dunia. Dia hanya menguruskan dunia saja, tapi dia tidak akan mengambil kisah akan dunia, yang mana dunia tidak akan mampu mencuri hatinya lagi, kerana hatinya kini telah terpelihara dengan agama. Hatinya telah dipelihara oleh Allah. Hatinya itu dijaga dengan baik oleh Allah. Kerana bulan ini bulan minta kesimpulan kita bagaimana ni? Berapa dah? Habis dah. Kesimpulan kita pada pagi ni, minta Allah jaga hati kita sungguh-sungguh. Jangan duk ingat kita ni, hati saya Ustaz, hati saya ni, hati saya apa. Serah kepada Allah. Minta Allah jaga hati kita. Duk tak payah serah hati kat suami tu. Suami pun tak payah serah hati kat isteri. Tak payah serah kat orang-orang siapa. Kembalikan hati kepada Allah. Ya Rabb, hatiku hanya padamu ya Allah. Bila hati ada pada Allah, hilang kesedihan dunia. Kita akan dapat nikmat pada suami kita, kita akan dapat nikmat pada isteri kita, kita akan nikmat pada keluarga kita. Berakhirnya Ramadan, kembalinya kita kepada fitrah Aidul Fitri, kita bergembira. Gembira, salam bersalaman, maaf bermaafan. Kali ni Ramadan kali ni bukan gembira sebab boleh raya balik kampung, bukan raya sebab tukar baju raya, bukan. Tapi kita gembira sebab hati kita dah bebas daripada sedih dunia. Itu sebenarnya gembira. Gembira kita, sedih dunia tak ada dah. Everything is okay, everything is fine. Dunia bincang, tak dapat, tak apa. Bang, kita nak balik mana? Okey, tak apa, it's okay. Tak ada mengajuk lah macam ni, tak payah buang masa.
tak dapat itu maju, tak payah. Dunia ni kita kecilkan keadaan dia. Udah, cukup-cukup kita tangisi dunia. Kali ni kita buat dunia menangis sebab kita tak pedulikan dia. Biarkan dia. Biar dia menangis lah kat situ. Itu cara dia. Jadi itulah Idul Fitri. Kita nak sambut, kita nak takbir raya nanti. Kita takbir raya nanti dengan takbir yang gembira. Kita sambung nanti pada siri yang satu lagi. Bila entah, nanti tengok tarikh dia. Kita ada satu lagi siri, sambung kegembiraan yang sebenar. Baru kita nak takbir dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita nak kata, nak seronok, kita nak seronok. Kita nak raya pagi ni, kita nak raya betul-betul seronoknya. Bukan seronok sebab baju baru, bukan seronok sebab balik kampung, bukan seronok sebab orang, seronok sebab kita dah hilang kesedihan dunia. Hilang dah kesedihan dunia. Ya Allah, keluar pada Ramadan, sekat-sekat, sesak dada, sempit dada ni, cabut, hilang. Pum, Allah cabut. Boleh ke Ustaz? Macam mana Allah boleh hilangkan sakit kita? Macam tu Allah boleh hilangkan sedih kita. Sedih itu Allah yang hilangkan, bukannya kita. Orang duk lompat-lompat depan kita, panggil badut ke, panggil apa ke, panggil apa pun nak seronokkan kita. Kalau Allah kata tak, tidak. Habis program, sedih balik. Baik, itu saja. Terima kasih banyak kepada sidang jemaah yang mulia Allah Ta'ala. Mohon ampun maaf pada saya atas segala kekurangan, terkasar kata, terlanjur bicara. Moga Allah Ta'ala pilih kita semua di punjung-punjung Ramadan ini untuk Allah bersihkan hati kita. Bersihkan sebersih-bersihnya. Itu keutamaan dalam amalan kita. Kita nak Allah bersihkan hati kita supaya amalan kita bersih. Hati kita kuat, amalan kita sedikit tapi bersih, berkualiti. Yang itu yang kita nak bawa balik jumpa Allah Ta'ala. Sehingga kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Terima kasih kepada Encik Zul dan juga Jawatankuasa Surah An-Nur. Alhamdulillah. Moga-moga Allah masukkan kita dalam syurga yang tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bisawab. Takbir. Allahu akbar.